السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد. Pada kesempatan pada kali ini, oleh kerana kita sudah pun menghampiri untuk masuk kepada bulan Ramadan akan datang, yang insya-Allah kalau tidak ada apa-apa aral melintang, mungkin hari Jumaat ini jatuh bermulanya puasa Ramadan, 1 Ramadan insya-Allah. Jadi salah satu perkara yang penting bagi kita orang mukmin sebelum kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan ini ialah supaya kita memiliki pengetahuan yang secukupnya, pengetahuan yang sebaik-baiknya, supaya kita masuk melalui madrasah Ramadan itu dengan lebih bersedia. Kewajipan puasa Ramadan ini ialah satu perkara yang kita panggil ma'lumun minad din bid-darurah. Boleh katakan semua orang Islam ni tahulah, sebut kata puasa itu salah satu daripada rukun Islam yang 5. Sebagaimana solat umpamanya, benda tu sedia maklum. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Dibina Islam tu atas 5 perkara. Yang pertama ialah syahadah, bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, haji. Dan yang kelimanya, wa shaumi Ramadan. Dan hadis ni barangkali kita biasa mendengarnya. Dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa. Kutiba dengan mana furida, ya, kutiba dengan mana furida, di mana diwajibkan, difardukan. Kamu itu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi berdasarkan kepada ayat ini jelas, selain pada hadis yang saya sebutkan di awal tadi tentang kefarduan dan kewajipan kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Sebab itulah mereka yang mengingkari tentang kewajipan kefarduan puasa itu, mereka akan boleh jatuh kepada kekufuran, boleh jadi kufur wal iyadzubillah, kerana dia tidak meyakini, tidak mempercayai kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun mengingkari kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal mana puasa itu iaitulah al-imsak an syai' wa tarkulah. Saya bagi secara mudah saja, ya. Asal mana puasa, imsak, menahan, ya, menahan daripada sesuatu. Ini segi bahasa, di segi luahnya, menahan daripada sesuatu, wa tarkulahu, dan meninggalkan bagi sesuatu itu, kita tinggalkan. Itu di segi bahasa lah. Dan ada juga mengatakan saum itu dengan mana diam, di segi bahasa ni, ya, saum itu dengan mana diam, ai imsakun 'anil kalam, mana menahan daripada berkata-kata, menahan daripada perkataan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang kisah Maryam, ibu kepada Nabi Allah Isa alaihissalam,
ya, ketika dia menyebutkan inni nadartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah akan sawma. Sawm dengan mana ai sukutan anil kalam. Bukan saum ni dengan kita pakai guna istilah, pada pasal istilah tak makan tidak minum, bukan, tapi saum dengan di segi luah bahasa ialah di sini maksudnya sukutan anil kalam. Jadi Maryam, ya, dia menyebutkan sesungguhnya aku bernazar bagi Allah Taala as-saum, iaitu as-saum mana aku tidak berkata-kata, sukut, aku diam. Dia bernazar untuk tidak bercakap. Dan ada juga yang mengatakan saum itu maknanya di segi bahasa lah luah rukudur rih, ya, angin itu tenang, ya, angin itu dia tenang, dia tidak bertiup, ya, imsakuha anil hub, tertahan, ya, menahan angin itu daripada bertiup. Itulah beberapa pengertian saum, puasa, dari sudut bahasanya. Adapun as-saum dari sudut syaraknya, itulah al-imsak anil muftirat ma'aqtirani niyati bi min tulu'il fajr ila ghurubi syams, bagaimana yang kita sedia maklum, ya, menahan diri kita daripada apa jua perkara yang boleh membatalkan puasa kita, ya, di samping kita berniat, ya, di malam hari, ya, bermula kita menahan tadi itu daripada bermula terbit fajar sehinggalah kepada tenggelamnya matahari. Dan kesempurnaan puasa itu disebut oleh ulama dengan cara bagaimana, macam mana supaya ibadah puasa kita tu lebih sempurna. Wa tamamuhu bijtinabil mahdhurat wa adamil wuqu'i fil muharramat, ya, kesempurnaan puasa itu iaitulah dengan kita menjauhkan perkara yang dilarang oleh syarak. Apa yang dilarang oleh syarak, oleh agama kita, kita tinggalkan. Sama ada perkataan kita maupun perbuatan kita, benda yang dilarang kita tinggalkan. Wa adamil wuqu', dan kita tidak terjebak, ya, dalam perkara yang diharamkan, ya, perkara yang dilarang dan diharamkan oleh agama kita, taklah ditinggalkan. Dan dalam ayat yang kita baca bersama-sama tadi, ya, disebut kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, difardukan kepada kamu sebagaimana juga diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Mungkin perintah-perintah kewajipan lain mungkin datangnya tidaklah bentuk ayat seperti ini, tapi puasa, subhanallah, disebut sini kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Disebut dalam tafsir Al-Baydawi, ya, wa fihi taukidun lil hukmi lah, sebagai nak menguatkan pertama tentang hukum itu, ya, kefarduan itu jelas terang, bukan sahaja kepada kita saja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malahan umat-umat yang terdahulu pun mereka juga, ya, difardukan puasa yang, ya, mengikut syariat pada zaman mereka masing-masing. Lagi pula wa targhibun fil fi'li, selain pada taukid nak menguatkan tentang hukum berpuasa itu, sebenarnya wa targhibun fil fi'li, dan sebagai targhib, sebagai satu galakan untuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tatibun alam nafsi, dan sebagai nak mengelokkan bagi diri dan nafsu hati kita. Jangan pula kita kata puasa ni hanya kepada kita saja umat Muhammad SAW, sedangkan umat lain tidak, umat yang dulu tidak kena, tidak. Mana kita pun, ya, sebagaimana umat-umat dahulu pun difardukan berpuasa, kita juga Allah Ta'ala pun, ya, memfardukan kita berpuasa. Dan terakhir, itulah sedikit tentang kelebihan puasa ini, sebenarnya banyak, ya, antara lain, ya, kalau kita boleh sebut sini kelebihan keutamaan puasa, iaitulah di mana firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi mengatakan kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, setiap amalan anak Adam itu bagi anak Adam,
kecuali puasa. Kerana sesungguhnya puasa itu kata Allah, li ilah bagiku, kata Allah, wa ana ajzibi, dan aku dah sendiri yang akan memberi balasannya. Kenapa? Di manakah kelebihannya? Pertama, kita lihat kerana puasa itu adalah sirrun, yang merupakan satu rahsia antara hamba-Nya dengan Tuhannya. Bainal abdi, sirrun bainal abdi wa bainar rabbih. Puasa ni dia melatih kita, mendidik kita ni menjadi manusia yang ikhlas, dan kita kena amanah dengan diri kita. Orang melihat zahir kita, tapi di khalayak ramai, tapi bila kita duduk bersendirian dalam keadaan orang lain tidak melihat kita, ketika itu dia menguji keimanan kita, menguji keikhlasan kita, menguji amanah kita. Sebab ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, kerana puasa itu tadi, bila kita puasa, kita hendaklah meninggalkan makan dan minum, dan bersama dengan isteri ataupun suami ketika di siang harinya, dan mereka tinggalkan itu semata-mata kerana aku, kata Allah, innahu taraka syahwatahu wa ta'amu wa syarabahu min ajli. Kerana sesungguhnya orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, makan dan minum, semata-mata kerana aku. Dan juga kerana puasa itu aidan ialah merupakan satu bentuk kesabaran. Sabar kerana kita terpaksa meninggalkan makan dan minum, kebiasaan-kebiasaan yang kita buat pada hari yang tidak bulan puasa. Jadi kita kena bersabar. Sebab itulah Nabi SAW pernah menyatakan, Rasulullah menamakan bulan puasa ini, bulan Ramadan, sebagai syahrus siyam, yakni syahrus sabr. Rasulullah pernah menamakan puasa bulan Ramadan sebagai syahrus sabr, sebagai bulan sabar. Dan dalam hadis yang disebut tadi, kelebihan puasa juga ialah wa ana ajzibi, akulah, kata Allah Taala, akan memberikan balasan sendiri kepada amalan ibadah puasa itu, dengan makna anna jami'al a'mal laha jazaa'un ma'lumun. Seluruh amal ibadah selain pada puasa, balasannya sudah diketahui, maklum. Balasan kita solat ke, haji dan sebagainya, illa shaum, kecuali puasa. Kerana sesungguhnya fa ini udha'ifu jazaahu ila ma la ya'lamu ghairu. Sedangkan puasa, kata Allah, aku sendiri yang akan melipat kali gandakan ganjaran pahalanya, balasannya, sehinggalah kepada apa yang Allah Ta'ala kehendaki, yang orang lain tidak mengetahui, yang orang lain, yang manusia, yang makhluk tidak mengetahui. Hanya Allah Jalla yang Maha mengetahui betapa besarnya pahala yang Allah Ta'ala nak berikan kepada mereka yang mengamalkan ibadah puasa tersebut. Dan terakhir, di akhir ayat itu menyebutkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan supaya kamu menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama menyatakan bahawa puasa itu waslatun ila tuqa. Puasa ini adalah salah satu jalan, salah satu cara untuk dapat menyuburkan dan menumbuhkan ketakwaan dalam diri seseorang itu. Inilah di antaranya lah, kita berpuasa, melatih kita sabar, melatih kita taat, patuh perintah Allah, dan juga redha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus sebenarnya melatih supaya ada rasa supaya dapat menyuburkan rasa simpati kita, sebagaimana disebut hadis syahrul muasad. Bulan Ramadan itu adalah bulan muasad, bulan simpati. Baru kita tahu begini rupanya macam mana orang yang mereka susah dalam nak makan minum, mereka yang kekurangan makanan sebagainya, Masya Allah. Ini baru kita setengah hari barangkali tak makan, merasa sedikit kepedihan pun bagaimana, setengah keluarga, setengah orang yang barangkali bukan kata setengah hari, mungkin 3/4 harinya terpaksa menahan makan, tidak makan dan seumpamanya. Jadi puasa ini sangat-sangat melatih kita menjadi orang yang sabar, menjadi boleh berfikir, boleh mengingati tentang kesusahan orang yang susah. Jadi itulah untuk kali ini sedikit perkongsian
untuk bulan Ramadan sebagai persiapan kita insya-Allah masuk kepada bulan Ramadan. Wallahu alam. Semoga dapat difahami insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.